Matlamat program ini adalah untuk mendedahkan kepada usahawan kecil tentang kepentingan pemborongan dalam perniagaan. Mereka didedahkan dengan kaedah terbaik untuk memborong terus dari sumber. Apa kata? Kita lihat laporan selanjutnya. Ini adalah dia pun dinamakan Sang Sia Chulu, yang mana satu night market yang terkenal di kalangan anak-anak muda di sini, dan kita boleh tengok dia lampu-lampu yang cantik, dan sepanjang jalan ni dia ada tugu-tugu macam ni, yang mana tugu-tugu ni menunjukkan sejarah tempat ni sendirilah. Nurliana Cik Muhammad Kalfiah dan pasangannya Mukhlis Syazwan Mat Yasin. Kunjungan pertama kali ini adalah untuk meninjau dan membuat perbandingan harga terlebih dahulu. Mereka ingin memulakan perniagaan pakaian kanak-kanak. Semuanya bermula masa dapat first baby lah. Mula dari online kan. Lepas tu timbul minat dari situ lah. Dari bagi budak. Sekarang sebab budak kan cepat membesar. Di sini Gonzo ni terkenal dengan bazar borong kan. Khususnya baju kanak-kanak lah. Jadi kami memilih Gonzo ni sebab banyak pilihan dan harga yang murah. Dan pelbagai jenis peringkat umur lah, fashion yang ada di sini. Dan memang sangat berbaloi lah. Selain mengunjungi pusat borong, jadual lawatan membawa mereka ke lokasi bersejarah ini. Pagi ini kita ada kat makam Sa'ad Abu Waqqas, mana makam ni Sa'ad Abu Waqqas dikatakan telah wafat di sini lah, dengan Cina semasa beliau tengah sebarkan agama Islam di sini. Dan boleh katakan ramai orang Islam di negara China ni bukan orang Chinese biasa ataupun yang beragama lain. Penggunaan colok ni saya pun heran. Masa pertama saya datang sini, saya tengok kenapa dia orang nyalakan colok kan. Kita sebab kita Malaysia kita fikir untuk Chinese saja, untuk orang culture orang Chinese kan. Tapi sini bukan, dia memang dia punya culture tradisional dia orang untuk colok tu, untuk harumkan lagi kawasan. Di situ, so kalau kita datang sini tengok ada colok tu, jangan salah faham lah, itu dia orang punya satu culture dia orang. Kami juga turut dibawa melawat ke salah sebuah masjid tertua di dunia, Masjid Huaisheng. Masjid yang turut digelar Masjid Rindu Rasulullah SAW ini berusia lebih dari 1,300 tahun. Menaranya yang berketinggian 36 kaki ini masih berdiri megah. Bukan sekadar berfungsi sebagai menara azan, ia juga menjadi panduan kapal-kapal yang menghampiri pelabuhannya. Masjid ini menjadi bukti kehadiran Islam ke rantau ini seawal kurun pertama Hijrah lagi. Hari ini tidak kurang 2,000 jemaah akan hadir menunaikan solat Jumaat setiap minggu. Di Guangzhou ni sebenarnya kita tak perlu risau mengenai makanan halal sebab terdapat banyak restoran-restoran Muslim, dan setiap 500 meter kita boleh nampaklah restoran Muslim macam contoh yang macam ni, yang ada signboard warna hijau, dia ada lambang halal, dan kita boleh tengok orang dalam dia pun, dia orang ni adalah orang bangsa Qinghai. Dia orang ada pakai kopiah, apa semua, perempuannya pakai tudung. So kita masuk, kita bagi salam, dan dia orang, kita tahulah kata ni adalah restoran Muslim. Daging nasi goreng, daging. Makanan dia ada dua jenis makanan yang utama, nasi ataupun mi lah. Mi tu biasanya dia buat macam mi sup tu ada mi sup daging, mi sup kambing, mi sup ayam. Kalau kata nasi pula macam tu juga lah, dia ada nasi goreng telur ataupun nasi goreng yang macam biasa kita makan lah. Harga pun kat sini tak mahal, dia lebih kurang dalam RM4 ke RM5 lah setiap kali makan.
Makanan yang berasaskan tepung beras ini menu biasa dalam hidangan masyarakat tempatan. Peluang untuk peserta kursus borong mencuba makanan Cina tanpa rasa was-was, murah lagi enak. Lokasi terakhir ialah gedung tekstil terbesar di dunia. Gedung yang dinamakan Zongda Market ini berkeluasan 100,000 meter persegi. Gedung ini menawarkan pelbagai jenis fabrik berilhamkan corak dan warna terkini. Alatan jahitan juga boleh diborong di sini. Saya tengok memang masalah komunikasi ni itu masalah yang utama sebab tak ramai orang boleh cakap English dan kita nak berkomunikasi dalam bahasa Cina tu susah. Dan kemudian saya tengok sebenarnya macam sekarang ni keadaan dah berubah lah. Macam pemborong-pemborong pun kebanyakan kedai-kedai borong mempunyai satu atau dua staf yang boleh berbahasa Inggeris. Dan saya tengok dari segi macam kami pemborong pun kami cuba belajar bahasa Cina sedikit-sedikit lah. Contohnya macam kita perlu hafal nombor, warna, kuantiti, nak minta kurang macam mana, nak tanya direction macam mana. So kita hafal dalam sikit daripada bahasa Cina ni sangat membantulah di China. Peniaga kat sini kebanyakannya straightforward. Mereka, okey, contohnya bila kita pergi satu kedai, kita akan tanya dia berapa harga. Dan soalan pertama yang dia akan tanya kita balik, berapa banyak kita nak beli. Sebab dia akan kurangkan harga tu berdasarkan berapa banyak kita nak belilah. Anda tahu tak, dekat gedung tekstil Guangzhou ni, di sini sutera Cina kita boleh dapat dalam harga RM12 1 meter. Tapi di Malaysia, mereka jual lebih kurang hampir RM100 semeter. Betapa murahnya dan banyaknya perbezaan antara kita beli di Malaysia dan kita borong sendiri di negeri Guangzhou ini. Menurut Syahabuddin, kursus borong yang dikendalikannya bukan hanya menunjukkan lokasi borong yang tepat, bahkan menunjukkan kaedah penghantaran barangan yang telah dibeli mereka ke Malaysia. Bila kata dia orang nak beli, kita akan ajar dia orang kaedah untuk packaging. Kaedah packaging ni macam mana dia nak buat packaging lah. Contoh macam barangan kaca, kita perlu adakan packaging rangka kayu. Lepas tu kalau kata barangan macam kain, kita boleh letak dalam guni. Kemudian kita akan ajar dia macam mana dia nak buat packaging. Tulis kod dia, kod untuk kita hantar untuk shipping melalui laut kan. Dan kemudian kita hantar ke gudang. Kita akan bagi dia alamat gudang. Dan bila hantar ke gudang nanti, daripada gudang dia akan sampai di Malaysia dan pengurusan kastam semua akan diuruskan oleh pihak kami lah. Sampai ke pintu rumah. Guangzhou, pusat borong antarabangsa ini sentiasa sibuk dikunjungi peniaga dan pedagang dari seluruh pelosok dunia. Menawarkan khidmat atau menjual barangan, peluang perniagaan sentiasa terbuka kepada sesiapa yang bijak mencari peluang.